Majlis Perundingan Melayu yang bertajuk atau tema Apa Kata Mereka. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, syukur Alhamdulillah kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada petang ini di dalam kesibukan kerja harian, dan juga setengah daripada tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada tugas untuk berceramah, dan juga yang mendengar ceramah dan juga yang terlibat dalam kerja-kerja parti. Maklumlah kita dalam suasana PRU 13. Walau bagaimanapun, MPM mengucapkan ribuan terima kasih kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa bersama-sama MPM dalam forum nasional Apa Kata Mereka. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Dr. Hassan Mat, Setiausaha Agung MPM, untuk menjadi pengurusi majlis pada petang ini. Silakan Dr. Hassan Mat. Terima kasih Saudara Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua dapat kita berkumpul di Dewan yang mulia ini. Para hadirin sekalian, tansi-tansi, datuk-datuk, puan-puan dan tuan-tuan, rakan-rakan, kepada semua yang hadir. Sebelum kita memulakan acara kita pada petang ini, saya meminta Yang Mulia Ustaz Ramzi Ramli untuk memimpin bacaan doa. Dan bacaan doa pada petang ini ada dua untuk tujuan yang dikhususkan. Pertamanya, agar majlis kita diberkati Allah. Dan yang kedua, sebelum bacaan doa itu, saya akan minta Ustaz Ramzi untuk membimbing bacaan surah Al-Fatihah untuk kita sedekahkan pada rakan kita arwah Datuk Syarudin Ibrahim yang telah ditembak mati dalam perjalanan ke tempat kerja pagi tadi pukul 7.30 pagi di Putrajaya. Ya. Jadi kita mulakan majlis. Saya mempersilakan pertamanya Ustaz Ramzi untuk memimpin bacaan doa. Silakan Ustaz. Kami membuat keputusan dan mendapat persetujuan untuk menganjurkan forum pada petang ini hanya pada petang Isnin 22 April baru lepas. Saya dan Faridah pergi berjumpa dengan Datuk Dr. Noraisah, akan beritahu kita kena buat forum ini, dan kita ambil video dan kita produce the video, lepas dia edit, dan kita akan sebarkan dengan apa cara sekalipun. It's only last Monday, Datuk Dr. Noraisah, kecil je orang tu, kulu kilir tak apa. But she inspired us untuk kita menganjurkan forum, dan dalam masa sesingkat itu kami dapat persetujuan Profesor Datuk Dr. Siddiq Babar main telefon, jemputan semua by phone call. Tidak ada surat, tidak ada apa. Beliau setuju, kita pegang nombor 2 Dr. Chandra Muzaffar. Yang Mulia Tengku Aziz overseas, tapi Datuk Nusa beritahu, don't worry, I will get my brother to be here with us. Alhamdulillah, Yang Tengku is here with us. Now, Dr. Chandra Muzaffar is on the way. Ini cerita menarik, ini cabaran macam-macam ni. We sent one car to go and fetch him. That car broke down, Haji Ruslan. We sent another car, Zano, also broke down. We send the third car, Kamal. So jadi dia dah susah hati dekat pejabat Yayasan Satu Malaysia. Dia telefon, saya kata jangan susah hati, tunggu, kereta ketiga akan sampai. Apapun kita akan jalankan forum kita, kerana Datuk Siddiq Babar pasal bergegas ke Permatang Pau. Habis dia dah bercakap, dia terus pergi. Kamal akan bawa dia ke airport. Now, yang menarik pada petang ini, dalam kita cuba mengumpulkan seramai mungkin rakan-rakan kita. Now, pada hari Rabu kami menerima berita, Datuk Yunus Long menerima berita kami tidak boleh buat forum ini di sini. Hari ini hari Jumaat, hari Rabu berita kami terima. Jadi, tetapi kami ada contingency plan. Lepas kita dapat contingency plan, saya hubungi Tan Sri Muhyiddin. Apa ni Tan Sri, kita nak buat ke tak boleh ni? Please contact KSN. Pagi semalam kami dapat keputusan boleh buat.
Tapi janganlah buat tajuk pakatan yang tak sepakat itu bau kuat sangat politik, dia kata. Tak apalah, kita nak berkumpul je, tukar-tukarlah, kita tukarlah tu. Apa kata mereka? Tukar itu tak jadi hal. Yang jangan tukar ialah orang yang nak bercakap dengan kita tu, jangan ditukar. Anyway, apabila kami merancang pagi semalam, jadi kelang kabut lah. This is a crisis management and damage control management. Jadi cakap kawan-kawan kita ni dalam masa satu hari, blast balik semula, kumpul balik kat sini. Hujan pula di luar, tersangkut lagi. Tidak mengapa, alhamdulillah. Kalau kita tengok keliling kita, of course the number of camera banyak, but the number of people lebih banyak daripada lebih ramai daripada the number of cameras. So the response is indeed very good. So terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama kami. Jadi tanpa buang masa, sementara menunggu Dr. Chandra Musafar tiba, jadi kita dengan segala hormatnya mempersilakan speaker kita yang pertama, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Siddiq Baba untuk tampil ke atas pentas. Kami memilih Datuk Dr. Siddiq Baba kerana kami memikirkan tema penuh forum kita pada petang ini ialah ancaman kepada kepimpinan negara. Apa kata mereka? Mereka itu ialah panelis yang kita jemput pada petang ini. Jadi mereka itu ada. Jadi mereka yang pertama ialah Datuk Dr. Siddiq Baba, yang kebetulan kawan karib kepada Pak Syekh kita begitu lama. Jadi sekarang ni beliau banyak maklumat ingin diperkongsikan dengan kita. Malah beliau telah pun memberikan satu set buku kepada Yang Mulia Tunku Aziz tadi. Dan kalau sesiapa ingin mendapatkan salinan buku yang telah beliau tulis, begitu banyak sekali, boleh menghubungi beliau. Ataupun kalau tak sempat, kami menjadi liaison untuk Datuk Siddiq. Panelis ataupun mereka yang kedua yang kita undang, dan terima kasih dalam saat beliau tiba jabat dalam negara ini terus menerima undangan dan terus berada di sini, ialah Yang Mulia Tengku Aziz Tengku Ibrahim. Silakan Yang Mulia Tengku on the stage. Kita semua tahu siapa beliau ini, dan saya juga sebagai orang kerdil yang mengikuti perkembangan politik, kami juga mengikuti bagaimana perbincangan beliau dengan Yang Berhormat Tan Sri Abu Zahar, Speaker Dewan Negara. Jadi oleh kerana mereka yang ketiga tiada di sini, izinkan saya juga memperkenalkan beberapa orang mereka lagi. Tetapi apa kita buat? Kita akan khaskan sesi yang pertama dulu forum supaya dia tidak crowded, kerana kita akan videokan dan kita akan buat satu blok video dan another series forum selepas ni satu blok video lagi. Tapi saya izinkan saya sekejap menyebutkan nama tiga lagi yang bersama-sama dengan kita. Yang pertamanya ini kena baca yang besar sikit. Yang berbahagia Encik Eng Lam Yong. Kita semua tahu cerita beliau dan bagaimana beliau meragui mengenai hasrat jiran kita. Beberapa hari yang lepas menulis mengenai bagaimana jiran sebelah sana sekarang cuba mengacau perjalanan pilihan raya di sini. Beliau juga rakan karib Pak Syekh kita, sama-sama menubuhkan PKR dahulu. Kita juga ada di bawah khas dari Sabah tapi berada di sini yang berbagai Datin Syed Datul Badru Tun Syed Keruak. Datin, Yang ketiga, anak muda, saya panggil generasi kedua ABIM, yang banyak mengikuti Pak Syekh kita, sekarang pun bersama dengan kita. Yang duduk ujung di sana, Saudara Yusri Muhammad. Datuk Dr. Nuresah, kita panggil our group ni, Kak Chah ni, dengan Yang Mulia Tengku Aziz. Dia dapat pujuk seorang lagi rakan kita untuk sama-sama berkongsi cerita dengan kita, Saudara Tan Tuan Tat TTT, ex-DAP Publicity Secretary,
branch chairman DAP dan juga DAP State Auditor untuk Selangor, ya. Jadi kita mendengar cerita daripada mereka ni bagaimana kepimpinan negara pada saat ini begitu terancam, ya. Kita mendengar selama ni, tetapi hari ini kita merupakan golongan yang privilege kerana mendengar sendiri, tak ada edit, tak ada apa, dari mereka yang mengetahui sebenar-benarnya cerita yang berlaku selama ini dan sejauh mana sebenarnya terancamnya kedudukan kepimpinan negara pada masa ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dan saya sebagai moderator sebenarnya lebih merupakan MC, kerana moderator biasanya dia akan interact dengan panelis, ya. Tetapi pada petang ini saya tidak ada masa untuk itu, jadi berikan masa yang dihadkan untuk tiap-tiap panelis menghabiskan presentation dia tanpa ada interference dan sebagainya, ya. Jadi dengan segala hormatnya, tanpa melengahkan masa lagi, Pak Aziz silakan. Saya persilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Siddiq Baba memulakan pembentangan pada petang ini. Silakan Dr. Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada Dr. Hassan Mat selaku pengerusi pemuda acara pada petang ini, rakan-rakan panel yang saya muliakan, Tan Sri, Datuk-Datuk, kepimpinan Majlis Perundingan Melayu Malaysia, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah saya dapat berdiri di sini dalam kesempatan yang terbatas untuk berbincang satu tajuk yang cukup besar bagi kita, ya, tentang hala tuju kepimpinan negara masa depan, ya, corak kerajaan yang bakal, ya, hadir selepas 5 Mei nanti. Ini sangat penting kita bicarakan. Kerana sudah tentu apabila bercakap tentang nation building, bina negara, ya, kita tidak boleh mengelak daripada proses continuity, kesinambungan, ya. Asas yang baik kita bina pada masa lalu, kemudian mampu, ya, kita kekalkan kini dan bakal bergerak maju masa depan. Itu sesuatu agenda yang sangat penting bagi kita, ya. Orang nak melakukan regime change atau membawa pengaruh Arab Spring di Malaysia sebagai contoh, sesuatu yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan iklim politik, budaya, ekonomi, ya, masyarakat kita. Dan yang melatari, ya, semua ini, ya, seorang tokoh yang saya kenal lama, yang banyak Tan Sri, ya, datuk-datuk kenal mereka begitu, ya, yang bercita-cita besar untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Sudah tentu di Malaysia ini menjadi Perdana Menteri mesti orang yang punya credibility, kewibawaan, ya, tidak tercalar moralnya. Ini sangat penting. Kelemahan tetap ada pada manusia, pada pemimpin, ya, tetapi kelemahan itu kelemahan manusia yang boleh diperbaiki, ya. Tapi manusia ini tak ada kesedaran, tak ada kecenderungan untuk memperbaiki diri, ya. Saya kenal dengan beliau, Saudara Anwar Ibrahim ini, ya, 30 tahun lebih yang lalu, ya. Kami bersama-sama dalam ABIM memperjuangkan cita-cita dakwah dan tarbiyah, ya. Sila Datuk. Ya, alhamdulillah, sila. Ya. Kembang sehat, ya. Alhamdulillah. Sejak awal 70-an, ya, saya bersama dengan beliau dalam ABIM. Sudah tentu sistem tarbiyah yang beliau lakukan kepada saya untuk saya menjadi seorang yang baik, yang berilmu, yang beriman. Sehingga beliau pernah menyebut kepada saya, ya, kita sebagai pemimpin ini kena bersih dan kelihatan bersih, begitu, ya.
Saya pegang pedoman ini sampai sekarang. Berlaku peristiwa yang reformasi dulu itu ya. Saya ditahan di bawah ISA. Tak lama, 16 hari saja. Tidak sampai 2 tahun begitu. Apabila ditunjukkan kepada saya ya, dalam tahanan itu bukti-bukti yang sangat banyak tentang kegiatan beliau itu, ya maklum saja ya. Dah 30 tahun lebih dan begitu ya. Dengan beliau tidak mudah ya kita menerima. Saya harus mengakui ini ya secara terbuka. Tidak mudah saya terima itu. Bila berlaku kes kedua ya, baru saya mula bertanya. Yang melibatkan Saiful ya, saudara Saiful. Siapa Anwar ini? Ya, siapa Anwar ini? Begitu. Saya tidak boleh hanya memerhati, melihat ya begitu, walaupun masih ISA dalam tekanan ya begitu saja, tidak. Saya orang berakal, insya-Allah saya orang berilmu. Saya orang ada asas agama begitu. Pedoman dakwah dan agama ya, di samping ilmu yang saya ada, saya jadikan ukuran penilaian. Saya lakukan satu tinjauan ya. Mengambil masa 3 tahun ya, 3 tahun saya lakukan tinjauan, bukan sehari dua. Bukan tinjauan di jalanan semata, tidak ya. Saya bertemu dengan tokoh-tokoh yang pernah bersama dengan beliau atas nama ya pegawai beliau, penasihat agama beliau, sisi politik beliau, sisi peribadi beliau, sisi sulit beliau ya. Siapa saja yang ada kaitan dengan beliau, seramai 28 orang yang saya temu, duga, saya kaji, saya dapatkan maklumat kerana saya harus mengambil pendirian. Antara yang saya temui ya, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan ya, Mufti Wilayah Persekutuan. Dia ni pegawai saudara Anwar, kemudian penasihat agama kepada beliau ya. Saya jumpa, saya tanya macam mana pandangan dia tentang saudara Anwar. Beliau menyebut ya, di rumah saya kalangan 50 orang kawan-kawan, teman-teman saya dalam ABIN dan simpatizan, Anwar seorang manusia yang paling bahaya di Malaysia. Beliau masih hidup. Saudara boleh berjumpa dengan beliau ya. Ya. Mufti ini ya bekas pimpinan ABIN Perak dan juga Sarawak. Dekat dengan Anwar. Menjadi penasihat agama. Begitu. Saya tak fikir dia nak bercakap bohong dusta dengan saya. Begitu ya. Kemudian ya, dia menceritakan satu-satu ya, bagaimana dia mengatakan Anwar ini seorang yang paling bahaya di Malaysia. Ini saya tak boleh cerita di sinilah. Ya, insya-Allah. Tuan-tuan kita ceritalah ya begitu. Ya, agak detail. Ya. Dalam masa yang sama ya, saya bertanya dengan Dr. Zulkifli Nordin, lawyer Anwar selama 12 tahun, kawan saya. Ya, sahabat baik saya. Ada 3 sebab mengapa dia tinggalkan Anwar, katanya. Salah satu sebabnya ya, iaitu semasa Saiful ditangkap, semasa Saiful maknanya membuat aduan polis, kan? Anwar tahu dan dia rasa gementar. Kemudian dia ikut ya, Zul di Quality Hotel di Shah Alam, naik ke biliknya. Dalam lift bersama-sama dengan Dr. Wan Azizah. Wan Azizah menyebut, itulah aku dah kata something yang agak fishy. Begitu. Arahan kedua supaya ya dia mencari seorang bernama Rahimi Osman. Rahimi Osman ni dah tinggalkan Anwar ya. Dia seorang pegawai khas ya Anwar, bekerja 3 tahun dengannya begitu. Dia tahu luar dalam cerita Anwar, baik yang berkaitan dengan luar negara apalagi dalam negara ya begitu. Dia datang ke rumah saya menceritakan kepada 6-70 orang ya di sana ya tentang siapa sebenarnya Anwar Ibrahim begitu ya. Dan saya dapat banyak bahan-bahan tentang masalah hubungan luar ya. Setakat itu saya boleh terang ya begitu. Lebih lagi wan tuan lah ya. Ya.
Yalah, maknanya kita tahu pelobi-pelobi di sana telah seberang sana banyak, dan saya ada file-file tentang surat menyurat itu. Ini besok boleh edit lah Datuk Doktor yang ini Doktor edit lah begitu. Saya ada file-file dia sebagai pengarah Foundation of the Futures. I have every detail. Satu kotak besar ya, file-file itu ada pada saya. Begitu. Dan saya kaji, saya teliti, saya baca begitu. Ya. Kemudian apabila ya saya bertanya yang lain. Izam sebelum habis tadi saya sebut tentang Zulkifli Nordin kan, dia minta supaya dua orang yang penting yang tahu maklumat dia apa terjadi ini ya, diminta buat akon bersumpah. Ya, akan bersumpah yang sebaliknya begitu. Sebab kalau apa-apa jadi pada dia sebelum ke kedutaan Turki kan berlaku waktu itu ya, mana dia ada support begitu. Saya tanya Rahimi ya, salah orang tu ada seorang lagi bernama Rashid, gelaran Rashid Dadah, Rashid Rosdi nama sebenarnya begitu. Dia menceritakan banyak perkara. Tak apa saya cerita di sinilah ya. Saya bukan bertujuan nak aibkan orang, nak create fitnah begitu ya. Saya bercakap pengalaman saya membuat kajian telitian gitu. Saya jumpa Izam Muhammad Nur, dia nak murid saya. Ya. Kemudian saya bercakap di rumah saya ya, dengan dia di rumah saya selama 3 jam. Saya kata tolong beritahu saya cerita sebenar, jangan cerita bab politik. Ya begitu. Cerita bab mengapa kamu tinggalkan Anwar ya. Suara kamu macam suara Anwar, gaya kamu pun macam gaya Anwar. Mengapa kamu tinggalkan ya? Walaupun kamu dipenjara banyak kali kamu sanggup, tapi kamu tinggalkan dia. Ia berlaku ya di satu ketika waktu Anwar dan Wan Azizah dan anak-anak tinggal di Washington. Ya, di Washington. Waktu itu dia mengajar sekejap. Tinggal di sana ya, kemudian Anwar balik sekejap ke Kuala Lumpur nak mesyuarat dengan pemuda keadilan. Selepas habis mesyuarat itu diminta Izam tunggu. Ya. Kemudian Wan Azizah telefon daripada Washington. Bertanyakan di mana abang Anwar. Dia kata ada di atas loteng lah. Ya. Siapa di rumah itu? Saya dengan dia kawan katanya begitu. Tak ada orang ketiga. Orang lain tak ada ke dia kata. Tak ada kawan. Tak lama lepas itu ya, pemuda itu ya, namanya Rashid yang saya bayangkan tadi ya, beri tea kepada Izam sementara menunggu. Lepas tu kata Izam ya, dia bercakap dengan kawan. Dia kata, kawan, ada seorang pemuda di sini. Itulah Rashid Dadah, itulah Rashid Dadah. Dia kata tolong katanya. Tolong Abang Anwar. Dia dalam keadaan yang agak adamant, tak tentu arah begitu ya. Izam ya tak boleh tidur malam tu di rumah. Dia berfikir ya, siapa sebenarnya Anwar. Dia mula bertanya, dia mencari maklumat, akhirnya mendapat jawapan daripada banyak sumber-sumber bahawa Anwar bukan tokoh yang disanjungi selama ini. Anwar ini ya manusianya lain dan berwatak lain. Itu kata Izam pada saya. Kemudian saya jumpa lagi banyak tokoh. Pendek cerita kerana masa saya terbatas ya. Saya berjumpa Datuk Hamzah Zainuddin. Itu kira-kira orang yang ke-28 saya jumpa. Datuk Hamzah Zainuddin, Timbalan Menteri, tuan-tuan tahu, datuk-datuk tahu kan begitu. Saya kata saya dengar banyak cerita hubungan isteri datuk dengan Anwar. Ya, dia kata. Boleh tak datuk ceritakan dan bagi saya pinjam kaset, saya nak dengar perbualan itu. Begitu. Jadi dia menceritakan ya pengalaman di New York ya, isteri dia dengan Anwar dan pengalaman di Malaysia. Sehingga dia dapat tape perbualan itu ya dengan skrip yang dirancang oleh Datuk Hamzah, dan akhirnya skrip inilah yang ditengarkan kepada Tun Mahathir. Dan ini membawa kesan perubahan pada sikap Tun Mahathir terhadap usaha-usaha pihak polis contohnya. Tun Hanif Umar dulu untuk mempengaruhi Tun Mahathir. Tuan-tuan mungkin bertanya ya melalui
sahabat yang saya hormati Tan Sri Aziz Syamsuddin, ya, dapat saya jumpa Tun Mahathir baru-baru ini. Selepas lama juga saya cuba berjumpa. Sebab tesis saya ini, kalau boleh dikatakan tesis, ya, 28 orang, malah lebih sebenarnya. Nak saya lengkapi, saya akan tulis satu ketika besok. Begitu, ya. Saya hendak Tun Mahathir bekalkan saya maklumat dari pengalaman dia dengan Anwar, ya, sehingga Anwar dipecat. Saya tanya soalan yang pertama, mengapa Tun pilih Anwar, ya, sebagai tokoh untuk dimasukkan ke dalam kerajaan? Dia kata, I like people macam Anwar sebab dia ada Islamic credential, ada image agama, begitu, ya. Dan saya pun suka Anwar dulunya. Saya dukung dia lebih 30 tahun ke di image yang sama. Sebab orang-orang beragama paling tidak dia ada pedoman tentang akhlak, tentang moral, tentang bercakap benar dan segala macam, gitu. Paling tidak, sebab Islam mengajar saya begitu, ya. Tetapi apabila saya tanya pada Tun Mahathir, ya, lagi Tun suka, ya, saudara Anwar, begitu. Sehingga sejak bila Tun tahu bahawa Anwar ada masalah peribadi, tahun 1993 katanya, begitu, ya. Tahun 1993 saya tahu Tun Hanif dan grup dia datang jumpa saya, tunjukkan segala macam bukti. Saya tak terima, saya suruh dia balik, begitu, ya, Tun. Dan mengapa Tun menerima ini pada tahun 1997? Dia katakan, dia kata bermula Umi Hafilda bagi saya surat menceritakan tentang siapa Anwar sebenarnya, begitu. Saya tak terima surat itu, saya tolak, gitu, ya. Kemudian walaupun ada laporan tentang Azizan, the first case, kan, saya juga tidak terima. Tetapi apabila saya terima kaset, ya, recording daripada Datuk Hamzah Zainuddin, saya dengar suara di dalam tu, anak-anak dia pun juga ada, dia kata saya mula percaya. Bila saya mula percaya, ya, saya panggil Umi Hafilda balik. Terangkan, ya, apa maksud menghantar surat kepada saya. Umi berkesempatan menceritakan kepada Tun Mahathir, begitu. Kerana, ya, apabila Tun memanggil Umi kerana berlaku peristiwa gempa. Gempa ni bahasa pulih lah, ya. Orang pulih di sini, Tan Sri dia tahu lah, kan, begitu. Gempa. Jadi Umi, ya, mengambil keputusan menukar kenyataan awal kepada kenyataan baru, ya, kekuasaan Allah, dan menunjukkan bahawa akhirnya, ya, maknanya terjebak. Tun Mahathir ragu dan panggil Umi ceritakan segala-gala balik. Seperti juga Azizan, kes pertama, kan, begitu. Panggil ceritakan segala-gala. Begitu juga 4 wanita, ya, yang Tun Mahathir bertemu, yang Tun Mahathir rekod dalam bukunya, ya, maknanya itu doktor umum, Doctor Inside the House, kan. Tak silap saya chapter 38. Kalau kita baca chapter itu, ya, kita lihat dari segi image Anwar really damaged. Kerana 4 orang perempuan itu mengaku, ya, sama ada ini daripada grup Nalakurapan Trivoli Villa atau apa, ya, pokoknya mengaku. Jadi apabila dia mengaku, kan, begitu, Tun Mahathir akhirnya, ya, dia percaya. Ya, adalah cara-caranya untuk apa percaya itu, bukan just dengar begitu saja, begitu. Saya sebenarnya, ya, timbul kerasaan nak haji ini, ya, kerana saya tengok beberapa rekod ataupun video Sedar Anwar, ya, berjoget, menyanyi dengan anak seorang tauke besar, begitu, ya. Tak apa saya sebutkan namanya, dan termasuk di Indonesia. Saya terkejut. Dalam masa yang sama dia boleh membaca khutbah. Dalam masa yang sama dia boleh baca imam. Ya, walaupun soal tari menari di Tan Sri benda yang agak biasa, kan. Saya dalam hidup saya tidak pernah terlibat dalam tari menari. Saya dilatih, ya, tentang ini. Ya. Harap hormati pilihan saya lah, begitu. Kalau Tan Sri nak berjoget sikit segala macam, kan, orang tidak jadi isu. Yang jadi isu ini bercakap di mimbar, memberikan khutbah dan tazkirah, dalam masa sama melakukan itu. Tak ada imam di Malaysia yang berjoget, ya, itu. Kemudian
saya melihat perbualan ya beliau, saya dengar suara beliau, ada dia punya terjemahan apa itu dialog itu dengan Nur Laila, isteri orang, begitu. Ya, saya terkejut. Anwar ni kah? Jadi ini mendorong saya untuk mengkaji dan mengkaji. Tidak salah untuk saya mengkaji. Saya orang akademik, orang ilmu kan begitu. Saya orang Islam, orang dakwah. Ini harus saya lakukan kan. Saya kaji ya, 28 orang malah lebih sebagai contoh yang saya katakan tadi ramai. Dan bila saya kaji ya, saya berjumpa dengan seorang sahabat baik saya ya, sahabat baik saudara Anwar ya, iaitu Hamid Rashid. Kalau siapa daripada MCKK di sini kan, dia kenal beliau. Dia mewakili alun mal MCKK, dia amanahkan menjaga Wan Azizah dan anak-anak waktu Anwar dalam penjara. Ya. Sekian jelam perasan ya. Ya, dia pengasas kepada keadilan, lama dalam keadilan dengan Anwar 50 tahun. 50 tahun beliau, ya. Saya jumpa dengan beliau satu ketika tu dengan Ustaz Usman Muhammadi, Allahyarham. Satu ketika tu saya bertemu dengan seorang tokoh apa itu ilmuwan agak besar di Malaysia, tak payah saya sebut nama ya, sensitif sedikit. Saya juga berjumpa dengan apa itu Presiden Muafakat Haji Ismail Mina gitu. Haji Hamid ni tadi, kalau dalam tradisi orang Islam, dia puasa Nabi Daud, maknanya tiap selang sehari dia puasa, fasting begitu ya. Dia seorang yang tawaduk. Saya lihat wajahnya, cara dia berbahasa kan, cara dia menerangkan, orang yang tawaduk. Dia tahu erti malu, dia tahu erti fitnah kan begitu ya. Saya berjumpa dia reluctant, dia tak mau menceritakan siapa Anwar. Kerana dia, Wan Azizah dengan dia ada semacam perjanjian. Ada 3 benda yang serius pada hemat dia. Sampai sekarang dia tak cerita pada saya, diceritakan oleh Azizah kepada apa itu ini Haji Hamid gitu ya. Tetapi Haji Hamid ini ya, apabila menghadapi cabaran seperti ini, dia sangat sabar. Dia sangat sabar orangnya ya. Semasa dalam penjara dan Wan Azizah ziarah, kemudian kembali ya, tapi kembali ke rumah dengan tangisan, kata Haji Hamid, kerana Anwar tidak menyantuni ya kehadiran Wan Azizah ya begitu. Dan Wan Azizah ya, satu tahap itu ya, dia mengadu tentang Assalamualaikum. Saya boleh kan? Insyaallah. Tentang gelagat Anwar. Ya. Kemudian akhirnya mengikut kata Haji Hamid kepada saya ya, banyak kali dia bersabar, dia minta izin bercerai. Begitu. Ya akhirnya. Kemudian barulah ya Haji Hamid Rashid tanya, "Why? Mengapa nak bercerai?" Ya, diceritakan segala-galanya. Dan saya tidak tahu sehingga kini. Ya. Tapi pokoknya saya tanya Haji Hamid Rashid ini, dia tinggal di Shah Alam. "Mengapa kamu tinggalkan Anwar?" Dia kata, "Saya tinggalkan beliau kerana dia tidak bercakap benar. Dia lebih banyak berlakon. Ya. Isterinya dalam derita, susah." Begitu kan? Nah, dia nasihat. Akhirnya dia tidak boleh bertahan lama, terpaksa tinggalkan saudara Anwar. Semasa dia baik dengan Anwar, dia lihat orang tuduh Anwar macam-macam. Ya. Kalau dia melakukan benda itu di depan saya pun bukan dia yang buat, mata saya salah lihat, katanya Haji Hamid. Begitulah tegarnya taksub beliau ya. Hari ini beliau sudah berubah. Begitu ya. Dia bersama barisan kita, tapi dia ni malu-malu ya. Sampai sekarang dia tak terangkan kepada saya apa sebenarnya 3 perkara yang Nur Azizah cakap dengan dia gitu ya. Lalu apabila saya jumpa Tun Mahathir ini ya, saya kaitkan yang pertama tadi, mengapa Tun lama sangat Tun membuat keputusan untuk memecat Anwar ya. Ya, Tan Sri Aziz tahulah ya, pasal Tan Sri rapat dengan Tun gitu. Dia kata,
saya orang yang dilatih dalam tradisi perubatan. Disiplin perubatan ya tidak mudah ya untuk saya jump to conclusion begitu, tidak. Saya kena kaji, saya kena teliti, saya kena tengok. Itu sesuatu yang bijaksana bagi hemat saya. Begitu. Seperti juga saya balas balik, saya kata, saya makan masa yang juga lama. Mengapa semasa dengan polis, masa ISA kamu tidak berubah? Tuan, saya kata, saya orang yang sentiasa dididik dengan ilmu, Tuan. Dilebih dengan tarbiyah, dengan asuhan agama, Tuan. Saya cukup hati-hati. Ya, sebab itu saya mengkaji, saya bertemu dengan orang. Bila saya dapatkan maklumat catatan mereka, saya rekod, dan kemudian ya baru saya membuat pendirian. Pendirian saya atas 3 asas, Tuan. Satu, kena masalah integriti moralnya. Satu. Yang kedua, kena masalah hubungnya dengan pihak luar. Ya, waktu dia jadi pengarah The Foundation of the Future tahun 2006 sampai tahun 2008. Ya. Saya dapat maklumat yang banyak. Pakar rujuk saya adalah Profesor Chandra. Ya, saya jumpa beliau, sahabat baik saya. Saya tanya, benarkah ini? Dia kata, antara sebab saya meninggalkan maknanya Anwar ini because of this factor, dia kata. Ya. Dr. Chandra rapat dengan saya dan selalu kami berbunyi sebab kita nak tahu kan apa sebenarnya ini. Ya. Malah Prof Chandra akan nanti bercakap, akan ditanya nanti oleh tuan-tuan kan, malah banyak lagi sebenarnya ya benda-benda